What's up? Every good girl needs a little thug. Every black boy needs a little love. If he put it down, I'ma pick it up, up, up. Hit him up. In the truck, got it tucked. He get it up. Pocket stuck all night. I like you ain't gotta say it when you know it's on side. She got everything you want in a nice body, ass fat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Muhammad Haris Ashraf akan menerangkan tentang pengenalan atau pendahuluan cadangan penambahbaikan sistem pendidikan di Malaysia. Okey, apa itu sistem pendidikan? Sistem pendidikan merupakan salah satu sistem yang amat penting bagi sesebuah negara. Di Malaysia juga sistem pendidikan menjadi keutamaan bagi warga Malaysia kerana ia adalah dasar permulaan bagi setiap individu dalam melahirkan insan yang berjaya dalam masa hadapan. Kementerian Pendidikan Malaysia merupakan sebuah agensi yang menilai sistem pendidikan di Malaysia. Pendidikan Malaysia boleh didapatkan dari sekolah tanggungan kerajaan, sekolah swasta atau secara sendiri dan ia dipusatkan terutamanya bagi sekolah rendah dan sekolah menengah. Ramai tertanya, adakah sistem pendidikan di Malaysia sudah cukup hebat dan maju jika dibandingkan dengan negara-negara lain seperti negara-negara luar? Jawapannya tidak, kerana masih terdapat banyak kekurangan dalam sistem pendidikan di Malaysia. Mari kita kupas dengan lebih lanjut sedikit cadangan tentang penambahbaikan sistem pendidikan di Malaysia. Terdapat beberapa cadangan yang boleh dilakukan dalam penambahbaikan sistem pendidikan di Malaysia. Yang pertama adalah dengan memfokuskan dalam memperkukuhkan pemahaman pelajar di awal usia pembelajaran. Caranya adalah dengan memasukkan peperiksaan bagi pelajar tahap 1, iaitu pelajar tahun 1, tahun 2 dan tahun 3. Dengan menggantikannya dengan pentaksiran secara alternatif seperti mengadakan pentaksiran berasaskan sekolah yang dilakukan berdasarkan penelitian dan tinjauan para guru terhadap tingkah laku murid di dalam kelas. Hal ini boleh dikatakan lebih efektif kerana yang kita tahu tahun 1 merupakan tahun permulaan dalam alam persekolahan. Jadi mereka belum terbiasa dengan peperiksaan. Oleh itu, dengan melaksanakan pentaksiran ini, ia dapat membantu guru dalam mengesan perkembangan murid secara menyeluruh dan mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid dalam pembelajaran. Bagi pelajar pula, ia dapat membebaskan mereka dari tekanan peperiksaan serta dapat mewujudkan budaya seronok untuk belajar di awal usia persekolahan. Para guru akan lebih memberi tumpuan kepada pelajar agar dapat membina kemahiran, karakter dan khasiat yang baik dalam diri mereka. Seterusnya saya nak share tentang aplikasi dan teknologi yang digunakan pada zaman ini. Pada zaman ini, guru harus peka dengan teknologi dan kemajuan dengan sistem pendidikan di Malaysia pada zaman ini. Berbanding 90-an, yang di mana pada zaman itu menggunakan rekod kedatangan pelajar menggunakan buku. Tapi pada zaman sekarang ini, menggunakan e-kehadiran. E-kehadiran ini dapat membantu pendidik untuk merekodkan kehadiran pelajar dengan secara atas talian. Dengan ada e-kehadiran ini dapat membantu pendidik merekod kehadiran pelajar itu dengan lebih kemas dan sistematik. Dengan adanya e-kehadiran ini dapat menambahbaikan sistem pendidikan di Malaysia pada zaman ini. Akhir sekali, sistem pendidikan di Malaysia pada zaman ini menggunakan aplikasi seperti Google Classroom dan Microsoft Teams. Dengan adanya aplikasi ini dapat membantu pelajar dan pendidik untuk mengikuti kelas secara atas talian. Kerana kita tahu bahawa 2019 kita didatangi dengan wabak COVID-19 yang tidak dapat membuat kelas atau aktiviti secara fizikal. Jadi dengan adanya aplikasi ini dapat membantu pelajar dan pendidik untuk mengikuti kelas secara atas talian. Itulah serba sedikit cadangan penambahbaikan pada sistem pendidikan di Malaysia pada zaman ini. Jadi,
apa yang kita dapat simpulkan untuk topik yang kita bincangkan pada hari ini ialah dalam arus kemodenan teknologi ni, golongan tenaga pelajar ni mestilah mahir dalam menggunakan teknologi supaya dapat meningkatkan lagi prestasi pelajar tersebut. Jadi sebab apa? Sebab kaedah-kaedah pengajaran yang lama dah tak relevan lagi lah untuk generasi sekarang, ataupun kita boleh cakap budak-budak zaman sekarang ni dah tak boleh go lah dengan kaedah-kaedah pengajian yang lama. Sebab apa? Sebab budak-budak zaman sekarang ni dia terdedah dengan teknologi. Balik rumah main handphone, balik rumah tengok TV. Tapi bila diorang datang sekolah baca buku, so diorang akan jadi bosan lah kan dengan kaedah pengajian yang lama ni. Oleh sebab itu, cara pendidikan bagi generasi muda pada masa kini mestilah dipertingkatkan seiring dengan kemajuan teknologi pada masa kini, supaya generasi zaman sekarang ni dia boleh menyesuaikan diri dia dengan cara pendidikan pada masa kini. Jadi akhir kata daripada saya, tak ada manusia pun yang sempurna kat dunia ni. So kalau contoh macam guru-guru kita ajar kita tak kena dengan cara dia mengajar ke tak sesuai dengan diri kita, so tu normal. Tapi kita sebagai pelajar, apa yang penting ialah adab-adab dengan guru. Bila kita jaga adab, insya-Allah ilmu tu akan datang sendiri kat kita. So itu sahaja daripada saya.